Puan Timbalan Yang Dipertua, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada Puan Timbalan Yang Dipertua kerana memberikan saya peluang untuk membahaskan Belanjawan Madani ketiga 2025 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Bun pada hari Jumaat lalu, bertemakan membugar ekonomi, menjana perubahan, mensejahtera rakyat. Menyedari bahawa Belanjawan 2025 ini amat penting untuk negara dalam memasuki rancangan Malaysia ke-13 tahun hadapan. Kerajaan Madani jelas tidak gentar untuk membelanja besar dengan peruntukan sejumlah 421 bilion ringgit diperuntukkan, iaitu belanjawan tertinggi pernah diumumkan dengan 335 bilion ringgit adalah untuk belanja mengurus 86 bilion ringgit bagi perbelanjaan pembangunan. Tidak termasuk lagi 2 bilion ringgit simpanan luar jangka. 3 kementerian yang mendapat peruntukan tertinggi dalam Belanjawan 2025 iaitu Kementerian Pendidikan berjumlah 64.1 bilion ringgit, Kementerian Kesihatan berjumlah 45.3 bilion ringgit dan Kementerian Pertahanan menerima peruntukan 21.2 bilion ringgit. Membuktikan betapa kerajaan Madani benar-benar fokus terhadap 3 aspek utama negara, iaitu pendidikan, kesihatan dan pertahanan dalam memastikan kesejahteraan rakyat terus dipertingkatkan dalam bidang pendidikan dan kesihatan, manakala keselamatan serta kedaulatan negara terus diperkukuhkan dalam keadaan geopolitik antarabangsa yang tidak menentu. Dengan menggariskan projek-projek utama yang jelas akan memberikan manfaat secara langsung kepada rakyat seperti pembinaan hospital baru, pembinaan sekolah baru dan pembinaan jalan-jalan baru. Ia akan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan pembangkitan kontraktor-kontraktor tempatan tanpa perlu untuk bergantung pada projek mega dalam menjana enjin ekonomi domestik. Pada masa yang sama, saya juga melihat kerajaan Madani juga tidak melupakan kepelbagaian gaum negara ini yang menjadi tunjang dan asas kepada pembentukan Malaysia dengan kaum Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan dan lain-lain lagi terus menerima peruntukan khusus dalam kes Belanjawan 2025 ini. Puan Timbalan Yang Dipertua, sebagai ahli Parlimen Kerajaan, saya mengakui bahawa saya sendiri risau dan menantikan tindak balas pasaran terhadap belanjawan ini. Memandangkan Yang Amat Berhormat Tan Bun meneruskan beberapa langkah reformasi fiskal di mana matlamat utama adalah mengalihkan negara kita balik ke landasan betul. Namun begitu, sudah pasti akan ada sebahagian rakyat kita terjejas dalam proses peralihan ini. Terus terang saya katakan pada hari Jumaat itu, hati saya tidak tenang sehingga mendengar satu komen daripada seorang auditor PricewaterhouseCoopers yang memuji Belanjawan 2025 ini dengan menggambarkan ia sebagai sexy and brave, dengan izin, dalam satu temu buah media selepas Belanjawan dibentangkan. Salah satu tema yang penting dalam kerangka ekonomi Madani adalah menaikkan siling sambil menaikkan lantai. Dan kita boleh meneliti belanjawan ini sama ada ia mencerminkan apa yang diwawakan oleh Yang Amat Berhormat sendiri. Pertama, berumuman kenaikan gaji minimum kepada RM1,700 yang menurut Yang Amat Berhormat Tan Bun adalah satu keputusan yang wajar selepas 3 tahun langsung diada gaji semula terhadap gaji minimum. Kerajaan Madani jelas bijak untuk tidak membenarkan sentimen negatif diberikan terhadap pengumuman ini dengan memberikan kelonggaran kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang mempunyai kurang daripada 5 orang pekerja melaksanakan gaji minimum baru bermula 1 Ogos 2025, bukan 1 Februari 2025. Keputusan ini mendapat juga pujian daripada majikan seperti Bersatuan Majikan-Majikan Malaysia, MEF. Mengapa kenaikan gaji minimum adalah penting? Ini kerana pampasan pekerja kepada KDNK negara kita adalah 33.1% sahaja. Ini bermakna
Pekerja kita tidak menerima sebahagian besar hasil daripada pertumbuhan ekonomi negara kita. Sekiranya kita mahu negara terus berdaya saing dan maju jaya, pekerja kita seharusnya menerima gaji yang setimpal untuk mereka terus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara kita. Jika kerajaan tidak bertegas dalam soal gaji minimum ini, semua orang akan lebih cenderung menjadi majikan yang mementingkan keuntungan sendiri daripada menawarkan gaji lebih tinggi kepada pekerja. Ia akan memberi impak negatif kepada ekonomi negara dan mengakibatkan penghijrahan tenaga kerja ke negara jiran, khususnya Singapura. Sebenarnya, sasaran kita telah pun ditetapkan ketika rancangan Malaysia ke-12 yang dilancarkan pada 27 hari bulan September tahun 2021. Ketika itu, kerajaan yang sebelum ini, iaitu kita seharusnya meningkatkan pampasan pekerja kepada 40% pada tahun 2025. Namun begitu, pampasan pekerja pada hari ini hanya adalah pada paras 33.1% saja. Dalam kerangka ekonomi madani, sasaran baharu kita adalah peningkatan pampasan pekerja kepada 45% pada tahun 2033. Pada saya, ini adalah satu sasaran yang lebih realistik. Dengan ini, saya berpandangan bahawa adalah lebih konstruktif bagi kita, ahli-ahli Dewan Rakyat, berhujah bagaimana kerajaan akan membantu sektor perusahaan khususnya PKS untuk menghadapi perubahan ini. Misalnya, kerajaan telah menubuhkan Expats Gateway, iaitu satu inisiatif gerbang tunggal yang mengintegrasikan proses kelulusan permohonan expatriate dengan 25 agensi kerajaan terlibat. Dan sebelum ini, kelulusan undang expatriate adalah tempoh sekitar 6 bulan. Sekarang melalui Expats Gateway, tempoh kelulusan dapat disingkatkan kepada 5 hari bagi laluan pantas dan 15 hari untuk laluan biasa. Bayangkan jumlah kos yang dapat dijimatkan majikan apabila kerajaan mementikkan masa kelulusan ini, yang jelas memudahkan syarikat sekaligus menurunkan kos yang perlu ditanggung mereka sebelum ini. Kedua, pinjaman bersaiz mikro sehingga 3.2 bilion ringgit bagi membantu penjaja kecil PKS daripada komuniti OKU, masyarakat Cina serta Bumiputera diteruskan melalui Tekun dan PSN. Di sini saya ingin memohon Menteri Kewangan memaklumkan Dewan Yang Mulia ini jumlah permohonan dan amau yang diberi kepada mereka yang mendapat kelulusan pinjaman ini daripada kalangan penduduk Kampung Baru Cina. Sekiranya kadar permohonan atau kelulusan mereka masih rendah, ini bermakna kita sebagai wakil rakyat perlu bekerja keras lagi supaya mereka yang layak menerima manfaat melalui semua skim tersebut. Puan Timbalan Yang Dipertua, saya mengakui adalah mencabar bagi kita mengubah status quo. Tak ada yang perubahan status quo tu tak mencabar. Tetapi kita perlu melakukan perubahan supaya negara kita terus berdaya saing dalam pasaran dunia. Suka atau tidak, kita tidak boleh terus bergantung kepada pekerja tanpa kemahiran. Lagi, tidak kira sama ada mereka pekerja tempatan atau asing. Ramai penjaja atau pengusaha restoran kecil mengubah pekerja tanpa kemahiran untuk mencuci pinggang mangkuk sahaja. Mereka hanya mampu memberi gaji minimum bagi menjimatkan kos. Mereka akan terus merungut setiap kali kerajaan mengkaji semula atau menaikkan gaji minimum. Justru lebih elok kerajaan terus menggalakkan mereka supaya menotomasikan pekerjaan mencuci pinggang dengan menggunakan mesin mencuci pinggang. Jika kerajaan boleh memberikan insentif untuk rakyat membeli, mengecharge kenderaan elektrik dan mesin sisa makanan, saya mencadangkan supaya kerajaan turut memberikan pelepasan cukai secara khusus kepada restoran yang mengotomasikan operasi mereka, termasuk membeli mesin mencuci pinggan. Puan Timbalan Yang Dipertua,
Saya sebenarnya amat bimbang dengan nasib pekerja tempatan yang kurang atau tiada titak kemahiran untuk mencari rezeki. Memandangkan titak mustahil kerja yang mereka lakukan kini akan digantikan dengan mesin atau AI. Justru saya mahu Menteri Kewangan menjelaskan bagaimanakah pengusaha boleh memohon atau menggunakan keran padanan 50 juta ringgit yang disediakan supaya mereka daripada sektor masing-masing boleh menyumbang untuk kurikulum, bantuan tenaga pengajar serta keperluan latihan di ILKA seluruh negara. Ini adalah penting kerana saya sendiri ditanya oleh murid-murid yang sedang belajar di College Vocational. Mereka sendiri risau bahawa apa yang mereka belajar di kolej adalah sukatan pelajaran yang lama ketimbang dengan industri sekarang. Contohnya, murid-murid yang belajar kemahiran otomotif, mereka masih belajar berkenaan kenderaan petrol atau diesel. Sedangkan jumlah kenderaan EV semakin bertambah. Ya. Terima kasih Yang Mak Kelong. Disebut soal pendidikan, termasuk kalau dilihat peruntukan untuk Kementerian Pendidikan yang tertinggi dalam belanjawan kita 64 bilion. Namun dilihat dalam isu yang masih membelenggu Kementerian Pendidikan ini ialah sekolah-sekolah daif Sabah dan Sarawak yang masih belum dapat disempurna untuk baik pulih dan sebagainya. Jadi adakah Yang Mak Kelong setuju bahawa pihak kementerian, khususnya Kementerian Pendidikan ini, memberi satu laporan kepada Parlimen kita apa progres kepada projek-projek pemulihan sekolah daif ini. Dilihat di Sabah sini lebih 100 buah lagi yang belum disiapkan, termasuk di Sarawak, walaupun peruntukan pada tahun lepas lebih 3 bilion kepada sekolah-sekolah daif ini. Dan perlu diberi fokus sebenarnya koordinasi kementerian dan agensi-agensi yang lain. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sik. Saya sentuh tentang isu TVET pula pergi ke bajet pendidikan. Ya, saya setuju bahawa sekolah daif adalah satu isu yang serius dan bukan sahaja di Sabah Sarawak, di Semenanjung sebenarnya pun juga ada banyak sekolah daif dan isu ini perlu ditonjolkan lagi, di-highlightkan lagi dalam parlimen ini supaya seluruh rakyat Malaysia faham betapa serius isu ini dan perlu diatasi dengan segera. Tapi dengan bajet yang sudah diperuntukkan kepada KPM, saya percaya Menteri dan Timbalan Menteri KPM akan jalankan tugas mereka supaya dalam masa yang akan datang ini, dalam penggal ini ataupun dalam penggal akan datang ini, kita akan selesaikan isu ini dengan cara yang lebih elok supaya tiada masalah sekolah daif lagi. Jadi Datuk Timbalan yang dipertua, saya ingin masukkan isu tahius, iaitu sebelum tu saya ingin sentuh bahawa sambung isu tadi itu, iaitu saya mahu Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi memastikan sukatan pelajaran yang disediakan institusi latihan kemahiran awam adalah menepati apa yang ada dalam industri ketiga ini. Jadi Datuk Timbalan yang dipertua, jurang pengetahuan antara institusi pendidikan dan permintaan pasaran selalu jadi isu kepada majikan. Dengan berbagai insentif yang disediakan daripada geran padanan untuk menggalakkan industri mengikuti program anak angkat ILKA, potongan cukai ke atas sumbangan peralatan dan mesin kepada ILKA, politeknik dan kolej vocational serta menggunakan levy HLD Corp bagi tujuan membiayai kemudahan latihan kemahiran kepada pekerja, kita juga perlu meneliti bagaimana kita boleh menggalakkan lebih banyak majikan supaya mengambil pelatih industri supaya mahasiswa-mahasiswa kita menerima mencukupi sebelum melangkah ke alam pekerjaan secara rasmi. Bagi saya, semua langkah-langkah ini amat penting memandangkan ramai majikan di negara kita mengadu bahawa garuan pada zaman ini majoritinya tidak berkualiti. Hakikatnya, setiap generasi mengadu benda yang sama, di mana generasi lama akan mengadu bahawa generasi baru tidak mampu untuk kerja keras, tidak mampu menahan tekanan dan sebagainya. Ini biasa, setiap generasi mengadu yang sama. Jadi untuk memastikan masalah ini dapat dikurangkan, saya mencadangkan supaya diwujudkan satu mekanisme untuk menggalakkan majikan
mengambil pelatih industri iaitu di kalangan mahasiswa dan mahasiswi yang sedang mengikuti pengajian. Justru geran padanan 10 juta ringgit yang disediakan di bawah program latihan industri untuk perusahaan kecil dan sederhana LIKES adalah penting. PKS mendapat geran padanan berjumlah RM300 sekiranya mengambil pelatih industri dengan pembayaran allowance sekurang-kurangnya RM600 sebulan. Selain itu, saya juga berharap ahli-ahli yang berhormat dapat memaklumkan PKS, syarikat-syarikat kecil di kawasan masing-masing bahawa mereka boleh mengambil bahagian dalam program latihan berstruktur MySIP yang mengizinkan mereka mendapat potongan cukai 2 kali ganda atas perbelanjaan dengan mengambil pelatih industri. Majikan perlu sedar bahawa mereka lah yang memainkan peranan penting dalam melatih tenaga kerja di negara ini. Datuk Timbalan Yang Dipertua, saya tahu, tetapi saya nak masuk isu terakhir, mungkin 1 minit sahaja dengan izin. Saya juga amat mengalu-alukan kempen War on Sugar. Dan saya ucapkan ribuan tahniah dan terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua Dewan Rakyat dengan memulakan kempen Hari Tanpa Gula di Parlimen pada setiap hari Rabu. Walau bagaimanapun, kenaikan cuti excise 40 sen seliter hanya dikenakan terhadap minuman bergula yang dijual di pasaraya. Adakah Kementerian Kesihatan juga merancang untuk mengawal selia minuman seperti boba, air berwarna-warna di pasar malam? Kesemua minuman ini mengandungi kadar gula yang amat tinggi dan sering diberi jolokan nama minuman potong kaki kerana menjadi punca utama kepada penyakit diabetes dan penyakit tidak berjangkit lain. Saya juga berharap setiap kementerian dan parlimen juga dapat mengikuti cara KKM dalam menyediakan menu makanan dengan mengenderaikan kadar kalori setiap makanan. Langkah ini adalah penting supaya pengguna sendiri sedar dengan jumlah pengambilan carry setiap kali. Memandangkan saya masa saya memang tiada dah, iaitu saya ucap terima kasih kepada Datuk Timbalan Yang Dipertua. Dengan ini saya menyokong Belanjawan Madani 2025. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Dipertua.